amanat dan aspirasi kepada kita semua warga BPSM. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, saya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama untuk berkongsi-kongsi amalan serta pengetahuan dalam perhimpunan kita pada pagi ini. Lama kita tak berjumpa secara bersemuka disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Okay. Apa khabar semua warga BPSM yang saya kasihi sekalian? Saya harap semua sihat walafiat dan sentiasa dilimpahkan dengan rahmat serta diberikan hidayah supaya kita dapat sama-sama mengharungi cabaran kita pada masa ini dan masa-masa akan datang insya-Allah. Saya doakan kita semua sekeluarga dan rakan-rakan serta warga keseluruhan BPSM sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala dari segala masalah kesihatan, dilindungi daripada segala bencana, bala serta wabak penyakit insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada Barisan Urustia kerana telah dapat menganjurkan perhimpunan bulanan kita pada kali ini, walaupun dalam keadaan secara atas talian sahaja, namun saya rasa impaknya tidak kurang hebatnya berbanding kalau kita duduk secara bersemuka. Tidak dapat dinafikan kalau kita dapat berhimpun secara bersemuka ni, dia punya kesannya lebih mendalam sebab kita dapat berkomunikasi secara terus, dapat bertanya khabar dari seorang ke seorang dan sebagainya. Berbanding kalau secara atas talian ini, kita hanya bercakap seorang-seorang di depan PC kita ataupun laptop ataupun dekat handset gadget masing-masing. Walaupun itulah norma baru yang kita sedang hadapi sekarang ini dan tidak mustahil norma ini akan berterusan. Banyak perkara-perkara yang baik kita dapat fully utilize perkara-perkara yang baik berdasarkan kepada norma baru ini. Dan kita tidak lupa untuk berdoa supaya keadaan keselamatan negara terus terjamin sampai bila-bila dan kita dapat keluar daripada wabak pandemik COVID-19 ini dengan seberapa segera yang mungkin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya ingin nyatakan di sini bahawa apa yang kita dengar di media-media massa, di dalam surat khabar, di dalam kita punya rancangan televisyen, berita dan sebagainya merupakan suatu yang realiti, bukan suatu yang dibuat-buat, bukan suatu yang sengaja diada-adakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ianya realiti, bukan cerita drama. Dia bukan cerita drama ataupun cerita dalam filem, ia adalah satu yang benar-benar berlaku. Dan dia bukan berlaku di dalam negeri ini saja, dalam negara kita saja, bukan di Malaysia. Bukan juga di kalangan negara-negara ASEAN saja, tapi dia meliputi keseluruhan satu dunia menghadapi masalah yang sama iaitu pandemik COVID-19 ini. Ia bukan suatu yang tertumpu pada satu-satu kumpulan region ataupun kawasan, tapi ia menyeluruh ke seluruh dunia. Dan dia bukan mengambil kira negara-negara yang miskin saja ataupun negara-negara yang sedang membangun saja. Pandemik COVID-19 ini meliputi keseluruhan satu dunia, termasuklah negara-negara sama ada negara miskin, negara membangun ataupun negara maju. Malah negara-negara yang sebelum-sebelum ini menerbitkan dada kata maju, mempunyai teknologi, mempunyai sistem kesihatan yang canggih dan sebagainya pun terbabit, terkesan dengan COVID-19 ini. So ini bukan suatu yang dibuat-buat, bukan suatu yang digembar-gemburkan, diceritakan dan sebagainya. Ia memang satu yang realiti, yang kita tak boleh menolak berita ni. Dan kita pun buat masa ini sedang bertarung, sedang bergelut
dengan situasi yang berlaku di dunia ini. Kita bukan bergelut dalam kalangan negara kita, tapi juga kita bersama-sama satu dunia untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Kalau kita tengok pada statistik yang kita lihat di media-media massa, angka semalam 20,596 kes baru. Bukan satu yang direka-reka. Memang dapat angka ini secara real, secara sebenarnya. Kalau kita dapat bandingkan angka 20,596. Kalau kita bandingkan pada di awal bulan Mac ataupun bulan April tahun lepas, angkanya cuma 25. Masa tu ketika nombornya 2 digit, 25, 26 kes baru tu, kita dah rasa panik dah. Kita dah rasa sesuatu yang menggerunkan kepada ketika itu. Tapi buat masa ni, angkanya bukan 26. Bukan juga 20, bukan juga 206. Tapi bukan juga 2006. Sekarang ni angka kes baru telah meningkat pada 20,600 lebih kurang. Ini real. Ini perkara yang betul-betul berlaku. Maknanya, kita tidak boleh lagi anggap perkara ini perkara yang mudah, perkara yang ringan, perkara yang simple. Ia merupakan suatu pandemik, suatu krisis yang berlaku di seluruh dunia, bukan negara kita saja. Malah negara-negara yang maju dari segi teknologi dan infrastruktur kesihatan pun mengaku kalah dan terpaksa mendepani isu ini secara yang lebih berkesan. Saya nak tegaskan ke sini bahawa pandemik COVID-19 ini bukan suatu perkara yang boleh diambil ringan. Benar-benar berlaku. Begitu juga kalau kita lihat angka kes kematian baru, 164. Berbanding pada mula-mula kita dapat dahulu, setiap hari kalau angka naik 16 saja, kita dah risau dah. Kalau kes kematian harian mencecah 16, kita dah risau. Tapi hari ini, ia kekal 100 ke atas. Malah ada kadang-kadang mencecah sehingga 200. Mana pihak yang nak memain-mainkan fakta? Tak ada pihak yang bertujuan untuk memainkan fakta. Ini adalah realiti. Tak ada pihak pun nak main-main dengan statistik dan sebagainya bagi tujuan untuk menakut-nakutkan rakyat. Kalau kita kata Malaysia dalam keadaan sekarang ini tak berapa stable, maka kerajaan menggunakan angka-angka ini nak menakut-nakutkan orang. Tak betul, sebab bukan berlaku kat Malaysia saja. Benda ini berlaku di seluruh dunia. Adakah seluruh dunia pun menghadapi masalah politik dan sebagainya? Tidak. Ini realiti yang terpaksa kita depan, yang terpaksa kita hadapi bersama-sama. So, sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi yang diamanahkan menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam ni, kita perlu memegang tekad supaya kita hendaklah bersama-sama kerajaan untuk mengatasi masalah pandemik ini. Seberapa cepat yang mungkin kita boleh selesaikan adalah lebih baik. Ini bukan satu yang perlu kita ambil ringan, kita perlu secara serius. Peranan kita sebagai pegawai awam pelbagai. Bagi mereka yang terlibat sebagai frontliner, of course, daripada awal lagi telah pun bertungkus lumus, berkorban apa saja, keluarga ditinggalkan, waktu cuti langsung tak ada dan sebagainya, waktu libur lagi lah tak ada, semata-mata untuk mendepani krisis ini, mendepani pandemik ini. Mereka terlibat sebagai frontliner. Saya berkesempatan untuk bertugas di KDN sebelum ini. Kita terlibat di KDN, banyak anggota kita terlibat dengan frontliner, polis dan sebagainya, APMM, immigration dan sebagainya. Walaupun kerajaan setuju untuk memberikan allowance COVID ini,
200 hingga 250 sebulan. Sebenarnya angka 200 itu tak sama nilai dengan pengorbanan yang mereka telah berikan. Kalau kita tengok mana-mana dalam YouTube, dalam perkongsian Facebook dan sebagainya, bagaimana kita punya frontliner ni terpaksa berkorban, yang memakai kita punya pakaian-pakaian keselamatan tu untuk tempoh 4 hingga 6 jam sehari, basah kuyup bajunya mereka sebab berpeluh dan sebagainya. Itu semua pengorbanan. Tak nampak dari segi dia punya pengorbanan dari segi mental, dari segi emosi dan sebagainya. Nampak dari segi fizikal pun kita rasa berat dah. Bayangkan kalau kita sebagai pegawai kerajaan ni yang duduk dekat kementerian ini, dekat BPSM, terpaksa mengambil alih tugas mereka di frontliner itu. Adakah kita mampu melaksanakan begitu? Kalau kita tak mampu untuk melaksanakan itu, yang kita rasa kita tak mampu, kalau pergi pun secara terpaksa, may as well kita appreciate, kita menghargai sumbangan serta pengorbanan mereka. So kita hargai pengorbanan mereka. Macam mana cara kita nak menghargai pengorbanan mereka? Adakah cukup dengan sekadar kata kesihan saja? Adakah cukup kita kata kesian mereka terpaksa bekerja dan sebagainya, terpaksa tinggalkan anak, terpaksa berdepan dengan COVID? Adakah cukup dengan kata kasihan saja? Sekurang-kurangnya, sebagai pegawai kerajaan, sekurang-kurangnya kita menyahut seruan kerajaan untuk sama-sama memerangi pandemik COVID-19 ini sebaik yang mungkin. Bagaimana caranya? Pelbagai. Termasuklah kita mengikuti SOP yang telah kita perkenalkan, kerajaan kenalkan. Itu selemah-lemah sumbangan lah, sekecil-kecil sumbangan yang kita boleh buat untuk memastikan kita sama-sama sebagai frontliner. Begitu juga dengan pengambilan vaksin. Kita sasarkan supaya semua masyarakat, semua rakyat Malaysia ni ambil vaksin supaya kita terlepas ataupun terhindar daripada dijangkiti, diserang oleh COVID-19 ini. Kena ingat yang tu. Kita kena sama-sama membantu supaya kita dapat menyahut ataupun menjayakan kempen vaksin ini. Kena ingat bahawa kita lindung dengan pengambilan vaksin ini, kita bukan saja dapat melindungi diri kita, tapi juga dapat melindungi semua. Terutama sekali orang-orang yang kita sayang. Kita lindungi mereka yang tersayang. Termasuklah pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, serta ibu bapa kita. Kita mungkin ada antibody yang kuat mungkin. Antibody kita cukup canggih sebab kita ambil vitamin, kita buat amalan hidup yang sihat, bersenam dan sebagainya. Kita mungkin kuat. Tapi kena faham, kita kuat dari segi melawan virus ini, tapi kita tak lari, tak terlepas dari jadi pembawa. Kita mungkin jadi pembawa. Kita tak sakit. Kita tak rasa terkesan daripada COVID sebab kita ada antibody yang kuat, tapi kita mungkin salah seorang pembawa. Dan balik ke rumah, kita bawa virus itu ke keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, ibu bapa kita. Lebih lagi kali di kalangan ibu bapa kita yang tak berapa kuat dari segi antibody dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya nak tegaskan ke sini bahawa ini bukan suatu perkara yang boleh dibuat main-main. Ini suatu yang serius. Kita tengok dari segi statistik. Ini jelas, ini bukan suatu yang dimain-mainkan. Kalau kita tengok, 3 negeri utama yang mempunyai catatan yang ada signifikan dengan kita, yang dekat dengan jiwa kita, dekat dengan hati kita. Yang pertama kita tengok Putrajaya. Sebelum ini Putrajaya pernah mencatatkan angka yang paling rendah. Tapi semalam kita dapati angkanya meningkat menjadi ke 50. 50 tu dah dikonsider sebagai kawasan merah tu. Kalau dahululah kan, dah boleh diistilahkan sebagai kawasan PKP. Tu Putrajaya, dekat dengan jiwa kita, tempat kita bekerja. Tak apalah, tuan-tuan kata saya tak duduk kat Putrajaya. Saya kerja je Putrajaya, datang sekejap, 4 jam saya balik. Ataupun 8 jam saya balik. Tak terdedah. Okey,
tapi tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur ataupun Selangor. Kita tengok statistik di Selangor dan Kuala Lumpur. Selangor antara yang merupakan satu yang negeri yang paling tinggi tak pernah ditandingi oleh negeri lain. Ini kalau dalam Olimpik dia jadi pemenang ni, emas di Selangor dengan 8,000. Konsisten 8,000, 7,000, 8,000, 7,000 Selangor. Itu jiran tu. Maknanya ramai di kalangan kita ni walaupun bekerja di Putrajaya mungkin duduk dekat Selangor, terdedah dengan pelbagai jangkitan virus. Yang kedua yang jiran kita juga ialah di Kuala Lumpur. Kita ni ramai yang duduk di Kuala Lumpur, bekerja di Putrajaya. Begitu juga sebaliknya, duduk di Putrajaya, bekerja di Kuala Lumpur ataupun bekerja di Selangor. Kawasan-kawasan ni merupakan kawasan-kawasan pandemik yang agak serius. Ini bukan suatu yang direka-reka, ini memang betul-betul berlaku. Kalau kita tengok sebagai pegawai kerajaan kita ni, kalau kita tengok trendnya, di manakah tempat-tempat kluster-kluster yang banyak berlaku jangkitan COVID-19? Yang paling banyak sekali ialah kluster tempat kerja. Kluster tempat kerja. Ada lebih 100 kluster tempat kerja yang dilaporkan setiap minggu. Yang ni. Ini serius. Tempat-tempat lain mungkin tak banyak, tapi tempat kerja banyak berlaku kluster yang ni. Kalau kat kita pun sini kat kementerian, saya rasa dalam 2 minggu ni banyak kes yang dilaporkan, sama ada secara terus ataupun kepada pengarah-pengarah bahagian atau sebagai masing-masing untuk tujuan tindakan lanjut. Serius, ini bukan perkara-perkara yang boleh dibuat main. Satu, kawasan yang kita duduk dan kawasan kita kerja ni memang kawasan yang kita panggil sebagai kawasan yang terkesan teruk. Setiap hari. 8,000 bukan sebulan, bukan seminggu, satu hari 8,000. Dan tempat kerja merupakan satu tempat yang paling terdedah untuk berlakunya jangkitan. So kita walaupun datang sekali-sekali ke pejabat dalam tempoh seminggu, selepas BDR dan sebagainya, kita terdedah. Dia bukan airborne. Dia merupakan satu droplet ataupun kalau kita bersentuhan, orang bersin, batuk, bercakap tanpa pakai mask dan sebagainya. Memegang tempat-tempat yang ada virus, kemudian kita menggosok mata, menggosok hidung, makan dan sebagainya. Kita akan bila-bila masa saja terdedah. Berbanding dengan penyakit-penyakit lain, kita nampak dia punya simptom. Kita nampak dia punya gejala-gejala. Kita nampak orang tu garu sana, garu sini, kata ni ada penyakit kulit kot, kita lari jauh sikit. Tapi yang ni tak ada simptom. Kita tak tahu pun yang rakan sebelah kita, sebelah meja kita tu adalah salah seorang pembawa ataupun pengidap. Kita tak tahu sebab tak ada simptom. Dulu mungkin dengarlah dia batuk, dia bersin, sesama, sakit tekak, tak rasa, hilang daya rasa dan sebagainya. Kita tahu yang mereka ni ada potensi untuk menyebarkan virus ini kepada kita dahulu. Tapi sekarang dengan varian-varian baru ni tak ada gejala. Tiba-tiba kita disahkan positif. Dan dalam masa beberapa minit saja kita boleh bertukar daripada pengidap daripada pembawa kepada pengidap dan seterusnya kepada mereka yang menghadapi keadaan-keadaan yang kritikal. Kita pernah dengar dekat mana-mana YouTube ada mangsa tu dalam tempoh beberapa minit je dia collapse dan terus menemui ajal. Memanglah kita akur, kita percaya bahawa ajal maut itu di tangan Allah. Betul, dia tak nafikan. Tak nafikan. Tapi kita diminta untuk berusaha. Kalau ada tempat-tempat yang ada pandemik, kita diminta untuk menjauhi. Itu ada dalam mana-mana hadis dan sebagainya. Kita diminta untuk berusaha. Memanglah ajal maut ini tangan Tuhan. Tapi kita diminta untuk berusaha sedaya upaya. Bertawakal, berdoa.
Salah satu usaha kita ialah secara kita menjauhilah tempat-tempat yang kita jangkakan ada berlakunya pandemik dan sebagainya. Seperti mana yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadi, ada 3 rakan kita kongsi, Puan Suzila Yati, Cik Nazli dan Dr. Siti dah kongsi perkara-perkara yang berkaitan dengan pandemik ini. So kita sama-samalah manfaatkan ilmu yang mereka sampaikan tu supaya ilmu itu menjadi manfaat. Saya seronok bila ada kongsi sesi-sesi sepi ni. Sepi ni kita dah jadikan suatu trend kat mana-mana agensi dan organisasi supaya ada pengkongsian ini. Alhamdulillah lah, sepi di mana-mana tempat yang saya pergi ni sepinya begitu meriah, begitu semarak, tak seperti namanya. Walaupun namanya sepi, tapi dia tak sepi. Dia sentiasa semarak, sentiasa ada orang yang tertanya-tanya bila turn saya, bila giliran saya untuk bagi talk, bagi taklimat dan sebagainya, bagi perkongsian ilmu. Sepi. So sepi kita ni tak sepi. Sepi kita ni sentiasa semarak, sentiasa ditunggu-tunggu oleh pendengar dan juga ditunggu-tunggu oleh bakal-bakal perkongsi maklumat ini. Alhamdulillah, saya harap mudah-mudahan perkongsian baik ini diteruskan. Jangan fikir yang berat-berat sangat. Kongsi yang sikit-sikit pun tak apa. Macam mana nak masak sambal belacan yang sedap. Contoh tak apa. Nak masak laksa Johor ke, nak masak kerutuk Kelantan ke. Tak jadi masalah. Just kongsi semata-mata untuk kita sebarkan ilmu kepada orang lain. Okey. Kemudian kita tengok selain daripada sesi perkongsian ilmu ni juga kita ada unsur-unsur macam ucapan tahniah dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah kepada penerima APC kita, BPSM. Bukan saja-saja kita bagi 26 orang tu, memang kita nilai seteliti mungkin mereka yang dapat tu memang betul-betul mereka layak untuk memperolehi anugerah tersebut. Semoga ia jadi satu pencetus semangat kepada diri penerima, begitu juga jadi motivasi kepada rakan-rakan lain untuk satu hari nanti mereka juga akan bergelar ataupun menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini. Mudah-mudahan. Itu perkongsian-perkongsian yang baik untuk kita war-warkan supaya jadi motivasi dan sumber inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Next. Kita beralih kepada pelan pemulihan ini. Pelan pemulihan nasional ini yang telah digariskan oleh kerajaan, bagaimana langkah demi langkah bersama dengan tempoh dan fasanya untuk kita keluar daripada pandemik ini kepada satu bentuk suasana, situasi, environment yang kita kata selamat, iaitu fasa keempat. Sekarang kita berada di fasa 1. Fasa 1 maknanya PKP menyeluruh, ada tempat-tempat yang ada dah pergi pada fasa 2. So kita kena pasang niat, satu hari nanti kita akan pergi pada fasa 2, fasa ketiga dan akhirnya nanti insya-Allah pada bulan Oktober, November atau Disember kita boleh kecapi fasa keempat yang lebih terbuka, sistem sosialnya boleh berjumpa dengan semua orang, boleh adakan majlis-majlis tertentu, mesyuarat boleh buat secara bersemuka, boleh keluar ke mana-mana yang kita nak dengan sebagainya dengan SOP yang telah diperkenalkan nantilah insya-Allah. Tapi dia ada syarat. Nak pergi pada fasa 1 kepada fasa 2 ada syaratnya. Daripada fasa 2 kepada 3 ada syaratnya dan dari fasa 4 ada syaratnya. So setiap kali kita nak keluar rumah, setiap kali kita nak buat sesuatu yang kita rasa macam melanggari SOP, pasang niat. Kalau kita keluar ni kita merupakan salah satu penyumbang kepada kegagalan fasa yang seterusnya. Jangan jadikan diri kita sebagai salah seorang penyebab kepada tidak berlakunya perubahan fasa 1 sehingga fasa 4. So kita kena target akhirnya nanti by Oktober kita berada, Oktober atau November atau Disember kita sudah berada di fasa 4 kembali kepada keadaan normal. Normal biasa. Normal yang sebelum ini kita kajapi. Itu target kita. Tapi tinggal target kalau kita tak usaha. Of course, you kata setitik nila tidak akan mengubah air laut. Kan? Sebab air laut tu besar.
saya seorang pergi supermarket secara terbuka, apa sangatlah. Tapi seorang itu merupakan salah satu sumber statistik. Kalau semua orang berfikiran begitu, maka kita susah nak capai ke fasa yang keempat nanti. So kita kena pasang niat bahawa kita merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan kita berada di fasa seterusnya. Kita merupakan frontliner juga. Kita merupakan penyumbang juga kepada peralihan daripada fasa kepada fasa yang keempat nanti insya-Allah. Pemulihan negara, pelan pemulihan negara. Okay, next. Kalau saya boleh kongsikan di sini, kita bukan saja berfikir dari segi bagaimana nak melawan pandemik ini, tapi kita juga berfikir dari segi bagaimana kita nak membantu kumpulan-kumpulan yang terkesan daripada langkah-langkah yang kita buat, PKP, PKPD dan sebagainya. Sebagai pegawai kerajaan telah perkenalkan satu kaedah iaitu dikenali sebagai solidariti pejabat awam, di mana allowance kerajaan pejabat awam dari grade 29 hingga JUSA A akan dipotong selama 3 bulan dari akaun untuk masuk dalam akaun amanah bencana. Nak menunjukkan kita ni sebahagian daripada masyarakat yang kita sebut dalam kita punya pendekatan kita kan, kita satu. Walaupun yang terkesan tu bukan saudara kita, walaupun yang terkesan itu bukan keluarga kita, walaupun bukan adik-beradik kita, tapi kita rasa seolah kita ni ada sumbangan kepada mereka. Kita ni alhamdulillah sebagai pegawai kerajaan, walaupun dalam keadaan pandemik dan sebagainya, walaupun kita tak perlu hadir setiap hari di pejabat, walaupun kita tak perlu bekerja macam sebelum ini, 8 hingga 5 ataupun 9 hingga 6 dan sebagainya, walaupun tak perlu hari-hari begitu, tapi gaji dan allowance kita masih berjalan seperti mana biasa. Tak pernah pun kerajaan kata potonglah sebab PDR separuh-separuh kerja, maka gaji dapat separuh. Tak, kerajaan tak potongnya begitu. Alhamdulillah, kita masih diberi rezeki dalam bentuk gaji dan allowance. Tapi sebagai tanda kita ni bersyukur atas apa yang kita dapat sebagai kerajaan, kita telah bersetuju untuk memberikan sumbangan sedikit dalam bentuk potongan allowance kita. Kalau JUSA A ke atas, 50% daripada allowance kerajaan dipotong. Agak banyak jugalah, 1000 lebih kot. JUSA B, JUSA C ada 10%, 44 hingga 56, 5%, grade 29 hingga 41, 10%. Saya faham, bagi grade 29 hingga 41 tu, potong sebulan RM10, rasa macam kecil. Betul, kecil. Tapi kalau kita gabungkan semua pegawai awam pada grade 29-41, sekurang-kurangnya dia ada satu amount yang agak besar untuk kita salurkan sumbangan kepada mereka yang terkesan. Begitu juga dengan 44 hingga 56, JUSA C dan JUSA B. JUSA B kalau dipotong, saya ingat saya 600, 500 tu, saya rasa masih ada lagi ruang untuk kita hidup walaupun telah dipotong. Sebab kita ada gaji dan allowance lain. So saya rasa tak salah untuk kerajaan ambil sebahagian untuk kita salurkan kepada akaun amanah bencana ini untuk bantu rakan-rakan kita yang terkesan akibat daripada bencana. Saya tertarik bila saya dengar semalam ke 2 hari lepas dalam radio IKIM mengenai konsep sumbangan kepada yang menyumbang. Saya pun mula-mula dengar, saya pun tak faham apa maksud sumbangan kepada yang menyumbang. Dalam kes ini, kalau tengok pada kita lah kerajaan ni, sumbangan kepada yang menyumbang tu maksudnya ialah kita sumbangkan balik kita punya sebahagian pendapatan kita kepada yang menyumbang kepada kita dari segi gaji. Contohnya, gaji kita dapat daripada cukai kan? Cukai itu diambil daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang rakyat berikan. Petani bagi cukai, pekerja swasta beri cukai pendapatan dan sebagainya. Duit-duit itu digabungkan untuk bagi gaji kita.
So kerajaan bagi sumbangan pada kita dalam bentuk gaji. Kita yang rasa tak terkesan sangat disebabkan oleh pandemik, keluarkan sedikit sumbangan tu kepada orang lain yang menyumbangkan. Kita balikkan semula kepada rakyat dalam bentuk potongan allowance kerajaan ke dalam akaun amanah bencana. Nak mudah macam inilah. Kita duduk kat rumah, gaji ada. Duduk kat rumah, tak bekerja, gaji dapat. Tiba-tiba ada bantuan. Orang sebelah bagi kita satu tin sardin lah untuk bagi kita masak hari ni, sardin. Kita rasa kita boleh beli sardin, tapi orang sebelah bagi kita sardin. Apa yang kita buat dalam konsep sumbangan kepada yang menyumbang? Kita masak sardin, kita buat sardin roll, kita letak dalam Tupperware 2-3 ketul, bagi semula pada jiran sebelah kita dalam bentuk sardin roll yang telah siap dimasak. Itu konsep sumbangan kepada yang menyumbang. Orang menyumbang kepada kita, kita sumbangkan balik dalam bentuk yang lain yang kita mampu kepada orang yang menyumbang. Itulah konsep sumbangan kepada yang menyumbang. Kalau kita boleh tanamkan prinsip ini dalam diri kita, dalam organisasi, alhamdulillah, insya-Allah ia akan terus semarak dan konsep rezeki kita menjadi bersih, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya bekalan, insya-Allah. Next. Ini garis panduan yang telah dikeluarkan oleh KSN yang kita perlu patuhi sebagai pegawai awam. Kita kena ingat bahawa kita berada sekarang di fasa 1, maknanya maksimum kehadiran 40%. Saya nampak dah ramai mula datang, kecuali bagi cawangan K yang sekarang terlibat dengan kerja-kerja semakan untuk SPP dan sebagainya. Yang tu kita tak dapat nafikan, walau bagaimanapun kita kontrol. Kita kawal dari segi numbers, walaupun cawangan K ramai, tapi kita ambil sedikit portion daripada cawangan-cawangan yang lain supaya akhirnya di peringkat bahagian ni masih dikekal tidak melebihi 40%. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada cawangan-cawangan lain yang turut sama memberikan laluan peratusan kehadiran kepada cawangan K untuk membenarkan cawangan K hadir lebih daripada 40% seperti yang disyaratkan dalam SOP. Saya juga ucapkan terima kasih kepada cawangan-cawangan lain yang telah memberikan nama dan menghantar pegawai-pegawai untuk sama-sama terlibat dalam urusan ini. Walaupun mereka bukan di cawangan K, bukan kerja mereka pun dari segi pelantikan guru ni, tapi atas semangat kita satu, macam yang Dr. Siti Faizah sebut tadi, kita satu, dah memang diterap daripada awal lagi. Sebelum ni memang dah ada dah kita satu, dan kita teruskan. Alhamdulillah terbukti di mana di kalangan 70 orang tu yang hadir untuk sama-sama urusan pengambilan ini, sebahagiannya adalah daripada cawangan-cawangan lain. Cross cawangan. Cross unit. Bagus. Saya ucapkan tahniah kepada ketua-ketua unit, ketua cawangan yang telah memberi pelepasan kepada pegawai-pegawai mereka untuk sama-sama membantu cawangan K menyelesaikan masalah yang begitu besar kita depan sekarang ni. Terima kasih kepada pegawai-pegawai yang terlibat. Saya rasa mereka sedang membuat semakan SCP sambil mendengar kita punya saya punya celoteh pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat menghargai pengorbanan serta sumbangan yang telah tuan-puan berikan selama ini, insya-Allah. Semoga semangat kita satu ini akan terus disemarakkan, akan jadikan sebagai budaya kita, the way of life, cari hidup kita, bukan satu paksaan. Bukan satu paksaan tapi cara bekerja kita seharian. So matlamat kita ialah kita nak menuju pada fasa yang keempat. Mudah-mudahan satu hari nanti, baik Oktober, November atau Disember, kita boleh 100% datang, 100% datang ke pejabat secara seperti biasa dan dibenarkan bekerja dari rumah kalau mereka yang diperlukan lah, atau bagi mereka yang sangat memerlukan kita akan beri kebenaran. Berbeza dengan fasa-fasa sebelum ni. Dan begitu juga dengan suasana kerja. Kalau sekarang kita bermesyuarat buat perhimpunan secara atas talian, besok kalau dah berada di fasa 4, kita boleh bersemuka macam biasa, ada jamuan sedikit, ada makan-makan, ada sembang-sembang, tanya khabar adik-beradik macam mana, mak bapak macam mana, kita boleh bertanya-tanya khabar macam-macam yang kita bahas sebelum ni, insya-Allah. So, untuk tujuan tu kita kena berusaha bersama-sama supaya kita boleh bergerak dari fasa 1 sekarang ni mencapai ke fasa 4 baik Oktober atau November, insya-Allah. Sama-sama kita doa dan sama-sama kita berusaha, insya-Allah. Next.
kualiti kerja. Kita faham bahawa sebahagian daripada kita dibenarkan untuk BDR, bekerja dari rumah. Yang boleh hadir ke pejabat ataupun bekerja di pejabat BDP maksimum 40% saja berbanding dengan BDR 60%. Walaupun bagaimanapun, SOP tetap SOP. Yang datang ke pejabat sila patuhi SOP seberapa baiknya mungkin. Jangan ada satu kali pun pelanggaran SOP. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan, kadang-kadang masa saya berjalan mana-mana ruang pejabat, saya nampak ada orang tak ikut SOP, saya tegur. Bukan kerana saya ni jenis suka menegur orang, nak cek salah orang, tidak. Saya cuma nak pastikan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Itu target kita. Mudah-mudahan kita jadikan SOP yang ada ni sebagai kita punya cara kerja baru kita. Ni norma baru kerja kita. Bukan kita saja yang begini, satu dunia begitu. Pakai mask satu yang biasa. Dan benda ni bukan satu yang baru. Pengalaman saya kat Jepun, belajar di Jepun, setiap kali musim bunga, kita pakai mask. Naik kereta api, pergi kelas, pergi universiti, pergi sekolah, kita pakai mask. Dulu lagi, 2002, 2003 dah ada dah benda ni kat Jepun. Sebab apa? Mereka berdepan dengan influenza. Setiap kali musim bunga, dia bunga tu akan berterbangan. Airborne, dia berterbangan dekat ruang udara. So kita berdepan dengan keadaan yang ni. Dalam kereta api, kalau ada orang yang sesama ada influenza, dia akan bersin, batuk, bercakap dan sebagainya. Dalam aircon, kawasan aircon itu tutup, dalam kereta api, mereka akan tersebarlah penyakit ni. Dan benda ni bukan satu yang baru. Dulu, saya belajar dulu 2002 sampai 2005 di Jepun, benda pakai mask ni suatu yang biasa di Jepun. So, kalau kat Malaysia ni, satu hari nanti kita pakai mask ni satu yang biasa. Kita rasa secara sedar atau tak sedar, bila kita rasa tak sihat, kita pakai mask. Tanggungjawab kita. Kita rasa kita bertanggungjawab untuk memastikan yang sakit tu kita je, tak menyebabkan orang lain. Itu tanggungjawab kita. Dah sampai meresap dalam jiwa kita, kata tanggungjawab kita kepada masyarakat yang lain. Kalau kita tak sihat, kita pakai mask supaya orang lain tak menjangkiti. Jangan kita terlampau mementingkan diri sendiri, kita demam, kita sesama, kita berjalan ke sana kemari, kita jadi penyebar kepada penyakit-penyakit yang lain. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik ini. So 60% yang BDR, sila patuhi peraturan seketat-ketatnya. Jangan ada sekali-sekali pun melanggar. Itulah yang telah diamanahkan kepada kita pegang amanah. Begitu juga yang duduk dekat rumah, yang BDR 60%, yang BDP, bekerja di pejabat 40%, sila ikuti SOP sebaik mungkin. Yang BDR pun sama, sila ikuti garis panduan BDR yang telah dikeluarkan. Macam tadi dah share dah, kawan-kawan kita cakap, dah share bagaimana nak ikuti peraturan-peraturannya, apa peraturannya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang do and don'ts. Dalam masa yang sama, memanglah perkara-perkara itu mengekang kita sedikit. Ada keterbatasan kita, menjejaskan sedikit kita punya cari hidup kita seharian sebelum ni. Kalau sebelum ni boleh keluar sana, keluar sini, tapi sekarang dengan BDR, duduk kat rumah, handset sentiasa on, buat kerja. Buat kerja. BDR bukan bermaksud kita cuti. BDR bukan cuti, tapi BDR ialah buat kerja dari rumah. Anggaplah macam kita bekerja biasa, pagi-pagi kita punch in, datang ke pejabat, tapi kali ni kita cuma masukkan dalam kita punya sistem kehadiran kita. Mulakan dengan kerja. Carilah apa-apa kerja yang diamanahkan oleh kita ni ketua-ketua unit dan sebagainya, kita buat kerja. Dah ada target, dah ada SKT-nya. Tak kisahlah apa bidang. Termasuklah pemandu-pemandu kita kalau diamanahkan untuk BDR, carilah tugas-tugas apa yang berkaitan. Takkan nak bawa kereta pejabat. Pejabat kan nak pergi balik rumah, memang tak adalah. Takkan nak memandu dalam rumah pula, tak boleh. Tapi ada kerja-kerja tentu yang kita rasa sesuai. Contoh paling mudah ialah baca buku mengenai garis panduan pemanduan berhemah, contoh. Teknik-teknik penjagaan kereta dan sebagainya. Membaca tu pun salah satu tugas kita. Supaya kita sentiasa tambah dari skill-skill, pengetahuan dan attitude. Begitu juga dengan melihat YouTube, rancangan-rancangan yang bersesuaian dengan kita yang berkaitan dengan pemanduan contohnya.
Skim-skim lain pun sama, IT dan sebagainya. Saya tahu IT boleh buat kerja daripada rumah, tapi kena ingat bahawa IT ni sentiasa berubah. So, membaca buku, tengok internet dan sebagainya merupakan salah satu tugas yang juga boleh menyumbang kepada peningkatan kita punya kemahiran. Duduk di rumah seperti mana yang disebut oleh kawan-kawan kita tadi ialah tak ada pengawasan. Tak ada pengawasan, zero pengawasan. Tak ada siapa yang mengawas kita pun. Kerajaan tak mampu nak pasang kamera dekat rumah setiap seorang. Kita ada berapa juta orang pegawai kerajaan, takkan nak letak kamera di rumah sepanjang masa untuk memantau tuan-tuan bekerja ke tidak? Memang tak ada pengawasan. Kalau ada pun yang sangat minimum lah, contohnya suruh punch in pagi-pagi tu, log in dan petang log out. Sekali-sekali ketua unit telefon lah tanya apa khabar, kat mana sekarang. Kalau dengar suara macam dengar orang tengah membeli belah tu, tahulah dia tak dekat rumah dah tu kot. Dia ada dekat shopping komplek mana-mana lah kot. Sekali-sekali ketua unit akan cuba menghubungi, bukan tujuan untuk menyemak ke, nak buat spot check ke tidak, tapi bertanya khabar. Kadang-kadang bila dah lama sangat kat BDR ni duduk kat rumah, kita tak tahu sama ada rakan kita sihat ke tak sihat. Demam ke, tak demam ke, kena ada jangkitan ke, dah buat swab test ke dan sebagainya. Kita berkomunikasi dengan teknologi yang kita ada sekarang. Sekali-sekali semaklah kawan-kawan kita dekat rumah tu, apa khabar, tanya khabar. Jangan anggap yang negatif, jangan anggap bila Puan Idayu datang ke rumah tu nak buat spot check. No, tak. Kita nak tanya khabar, kalau ada perlu bantuan kita bagi bantuan, macam baru-baru ni kita bagi sumbangan dan sebagainya. Benda-benda tu merupakan salah satu bentuk communication. Tak ada pengawasan, no pengawasan, kalau ada pun sangat minimum, yang kita perlukan ialah integriti. Macam ketiga-tiga speaker kita tadi dah kongsikan tentang integriti, sangat cantik konsep integriti tu. Konsep integriti kata kita buat sesuatu yang baik tanpa ada orang yang melihat, itu integriti lah tu. Kalau kita buat satu tu baik, walaupun tak ada orang melihat, Allah saja yang nampak, itu dah kita consider sebagai integriti. Kalau tengah malam pukul 12, tak ada kereta mana-mana tapi lampu traffic light tu merah, sama ada kita berhenti atau tak berhenti. Kalau kita seorang yang berintegriti, walaupun tak ada kereta pada ketika itu, 12 malam, jalan lengang, lampu merah, kita berhenti sebab kita integriti. Tak ada orang tengok, tak ada polis nak saman. Tapi Allah melihat. Kalau berlaku sesuatu, memang kita bersalah lah. Kita langgar traffic light. Itu konsep integriti. Kat rumah pun sama, BDR kat rumah, tak ada orang tengok. Bos tak tahu pun. You boleh cerita kat bos, saya sekarang tengah buat kerja ni dan sebagainya. Bos tak tanya pun, tak tahu pun sebenarnya. Yang tahu ialah tuan-tuan sendiri, tuan-tuan puan sendiri, diri sendiri, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Rezeki yang kita dapat tu, macam yang Ustazah Faizah, Ustazah Dr. Siti Faizah kongsikan tadi, rezeki yang kita dapat tu kena rezeki yang betul-betul bersih. Dalam doa kita sebut kan, setiap pagi, setiap 5 waktu kita sembahyang, kita doa, Ya Allah, berilah kami rezeki yang bersih, rezeki yang halal, kan? Berilah kami rezeki yang halal. Itu doa kita tu. So jangan sampai apa yang kita doa kepada Allah tak seiring dengan apa yang kita buat. So mudah-mudahan dengan cara begitu kita dapat satu, patuh kepada SOP yang kita telah gariskan. Yang kedua, kita kekalkan kualiti penyampaian perkhidmatan kita ni. Kita punya kualiti penyampaian masih terpelihara, masih capai target, sasaran masih berlaku, walaupun berada di rumah tak ada orang pantau. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya doa dan saya menyeru kepada semua warga BPSM ini untuk sama-sama kita menghayati konsep BDR versus BDP ni. Mudah-mudahan. Next. Kita jaga kita. Puan Dr. Siti sebut tadi, kita jaga kita ni dah lama dah kita amalkan. Memang bagus. Memang bagus. Dah lama kita amalkan, tapi kita kena pastikan suatu kejayaan itu adalah sangat sukar. Sukar nak capai kita satu ni, susah nak dapat konsep kita satu ni. Tapi bila kita dah berada di tahap kejayaan, dah berjaya membudayakan kita satu ni, yang lebih sukar ialah nak maintain kejayaan itu.
Nak pastikan kejayaan itu sentiasa berpanjangan sampai bila-bila. Itu lagi sukar. Nak capai susah, nak teruskan tu lagi susah. So cabaran kita ialah bagaimana kita nak maintain, nak teruskan budaya ataupun sikap nilai-nilai kita satu ini dalam BPSM. So yang tu cabaran kita. Ini antara pengungsian-pengungsian yang tuan-tuan pernah lihat dan selalu nampak. Saya selalu suka kongsi benda ni sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, masa mula-mula kita diserang oleh pandemik COVID-19 ini, kita cukup hati-hati. Pakai mask dan sebagainya, cukup hati-hati. Masa mula-mula dulu. Tapi masa tu angkanya cuma 25, 26 aja angkanya. Tapi lama kelamaan, cara hati-hati kita tu dah mula lentur. Luntur. Kita dah mula take for granted. Sebab tak kena pada diri kita. Pakai mask pun kadang-kadang satu mask sampai 5 hari tak tukar-tukar. Pakai kadang-kadang tak tutup hidung, tutup mulut saja dan sebagainya. Tak pakai, tak berapa kemas, tak betul. Cuci tangan pun waktu ada depan orang kita cuci, gunakan sanitizer. Tapi kalau tak ada orang kita anggap tak perlulah kan. Kita dah mula rasa macam benda ni dah tak apa serius. So kena ingat 3C kena ingat selalu. Elakkan tempat-tempat yang crowded, tempat-tempat yang sesak, elakkan. Contohnya dekat shopping komplek, pasar dan sebagainya. Kalau tak perlu pergi. Kalau tak perlu. Kemudian confined space, tempat-tempat yang tertutup. Lebih-lebih lagi kita dekat pejabat ni, kawasan yang ber-aircon begini. So selalulah kita keluar sekejap untuk dapatkan fresh air, udara segar dan sebagainya. Dan pastikan kawasan yang kita kerja tu sentiasa bersih. Sentiasa bersih. Sebab kawasan ni kita tutup. Kita berkongsi aircon ni. Kalau kita boleh ada split aircon tak apa. Kita tutup aircon kita tapi kita berkongsi aircon. Benda tu mungkin boleh tersebar. Kalau tak ada virus COVID pun virus lain-lain yang mengundang kepada terdedahnya kepada COVID dan sebagainya. Kemudian close conversation, jarak 1 meter atau 2 meter tu kena perhatikan. Walaupun kita dah biasa bersembang tepuk tampar dan sebagainya, tapi kali ini kita kena jaga jarak. Tak apalah kalau orang kata kita ni penakut, tak apa. Kadang-kadang kita kata apalah penakut sangat. Tak apa, tak rugi. Biar kita takut, tak apa. Tak ada masalah. Yang susah besok bukan kita. Bukan orang lain yang susah. Kita dan keluarga kita yang susah. Next. Kena ingat, pematuhan kepada SOP ni termaktub dalam peraturan-peraturan pegawai awam tata tertib. Bagi mereka yang melanggar SOP, boleh dikenakan tindakan tertertib. Kena faham tata tertib ni ada 7 jenis hukuman tu tak tertakluk pada mana-mana pun. Maknanya boleh jatuh mana-mana. Termasuklah buang kerja. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang bergerak melintasi sepadan dan sebagainya, balik raya lah, balik bercuti hujung minggu dan sebagainya, kalau tertangkap dan kita boleh jatuhkan di bawah peraturan pegawai awam kelakuan tertib 1993, ambil tindakan yang ni. Ini serius. KPPA sendiri sebut. KSU pun sebut banyak kali, jangan ada di kalangan pegawai kerajaan di kementerian kita ni yang berani mencuba-cuba untuk rentas sepadan daerah dan negeri sebelum perkara itu dibenarkan. So sama-samalah kita tahan diri kita ni, ikut peraturan, mudah-mudahan kita cepat keluar daripada kita punya pasal 1, 2, 3 dan bergerak pada pasal 4 dan kita boleh bebas untuk ke mana-mana insya-Allah. So banyak kena bersabar, kena bekerjasama, pastikan benda itu tercapai. Okay, next. Ini statistik tentang imunisasi. Salah satu perkara yang kita boleh membantu dari segi nak mengurangkan pandemik ini adalah melalui vaksinisasi. Memberi vaksin, mengambil vaksin. Alhamdulillah lah, saya bersyukur kepada Allah SWT dan saya ucap terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada warga BPSM yang telah mendaftar. Kalau tengok pada situ, 98%, hampir-hampir 99% dah mendaftar dah untuk mengambil vaksin. Alhamdulillah, tuan-tuan merupakan pejuang, tuan-tuan merupakan satu barisan hadapan yang turut sama-sama memastikan kempen vaksinisasi
negara ini berjalan dengan lancar dan boleh menjadi ke tahap 100% rakyat Malaysia dapat vaksin. Cuma berbaki beberapa lagi lah, 5 orang ni 1.4%, 50 orang yang di kalangan kita ni yang masih belum mendaftar untuk dapatkan vaksin. Atas sebagai sebab lah, saya tak jadi masalah kalau tuan-tuan yang 5 orang ni tak mendaftar disebabkan oleh masalah kesihatan. Kesihatan tidak membenarkan. Contohnya ibu mengandung dan sebagainya tak boleh ambil vaksin. Tapi mereka yang tak ada sebab-sebab lain yang mendasabah tu, saya galakkan menyeru pada tuan-tuan dan puan-puan supaya berdaftarlah untuk ambil vaksin ini supaya kita dapat jadi salah seorang yang terlibat dalam usaha untuk memerangi COVID-19 ini. Dan kita bila ditanya nanti di sana, kita ada sumbangan untuk pastikan masyarakat kita selamat dan sebagainya. So saya menyeru yang berbaki 5 orang nanti, yang ni 5 orang ni, kecuali bagi mereka yang betul-betul ada reason kesihatan dan sebagainya, mendaftarlah dengan MySejahtera supaya kita dapat dos seberapa cepat yang mungkin. Ada setengahnya dah dapat dos pertama, saya ucapkan tahniah. Sabar supaya kita dapat next dos yang kedua. Bagi mereka yang dapat dos kedua, bagi mereka yang dapat dos satu dan dos kedua, jangan terlampau eager sangat menyatakan tuan-tuan dah dapat 2, tuan-tuan dah kebal. Kena ingat, walaupun kita dapat dos 2, kita mungkin takkan dijangkiti secara teruk oleh COVID ini, tapi kita masih ada ruang untuk dijangkiti. Kita masih ada ruang untuk jadi pembawa. So kalau kita dah dapat dos 2, walaupun kita tidak dapat simptom yang gitu serius, tak sakit teruk, tapi kita masih lagi ada potensi untuk jadi pembawa. Dan pembawa tu bila kita bawa balik ke rumah, yang terdedahnya anak-anak kita yang belum ada vaksin. Anak-anak setakat ni yang bawah 18 belum dapat vaksin, mereka terdedah kepada COVID. So kalau kita lah jadi pembawanya, walaupun kita dah dapat 2 dos, tapi kita jadi pembawa, kita akan dipertanggungjawabkanlah oleh anak-anak kita. Anak-anak kita akan salahkan kita, dia dapat tu sebab abah lah, sebab ibu lah yang bawa ke rumah. Begitu juga pasangan-pasangan kita, sama ada suami atau isteri, mungkin suami dah dapat 2 dos, isteri dapat 2 dos, tapi pasangan belum dapat lagi 2 dos. Dan kita juga akan jadi penyebab kepada jangkitan mereka. Begitu juga mereka yang tinggal dengan keluarga, adik-beradik dan ibu bapa, utamanya ibu bapa yang kita sayangi ni, orang dah tua, mereka ni tak apa kuat dari segi antibodinya. So kalau kita jadi pembawa, kita merupakan antara penyebab kepada mereka dijangkiti oleh COVID ni. So mudah-mudahan, saya berdoa sangat-sangat, saya berharap sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan sila berdaftar dengan MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Bagi yang mereka yang baru dapat vaksin, sabar banyak-banyak untuk dapatkan 2 nanti insya-Allah dalam tempoh sebulan atau sebulan lebih. Yang dapat dos 3 jangan terlampau yakin, eager sangat yang tuan-tuan bukan jadi pembawa. Mungkin tuan-tuan selamat dari segi kesihatan diri, tapi tuan-tuan tak terlepas dari mungkin jadi pembawa. Yang tu. Kalau tengok daripada ni pelbagailah, tak kisahlah apa yang tuan-tuan dapat, Pfizer ke, Sinovac ke, AZ ke, tak ada masalah as long as kita ada dia punya vaksin. Next. Okey, ini dalam keadaan kita pandemik ini, memang adalah di kalangan kita yang terkesan, kan? Terkesan. Saya minta maaf banyak-banyak kalau sebelum ni ada rakan-rakan kita yang ada peluang untuk buat overtime dan sebagainya. Memang ada kerja banyak, ada ruang untuk buat overtime, tapi bila tak ada PKP dan sebagainya, tak ada dah ruang untuk overtime. Sedikit sebanyak terjejas jugalah pendapatan, terjejas ke pendapatan. Walaupun 200 sebulan overtime tu banyak juga tu 200. Lagi tujuan untuk memastikan mereka yang terkesan ini tidak terlampau terkesan. Gaji mengajar, tapi mungkin ada keadaan tertentu yang ujung-ujung bulan tu kita ada sempit sikit. So kita perkenalkan konsep ni lah, leave no one behind. Kita tak akan meninggalkan siapa-siapa. Kita inclusiveness, nak bawa semua sekali dalam ke arah kejayaan. So kita telah perkenalkan, telah perkenalkan Gerobok Rezeki. Gerobok Rezeki. Pengurusan BPSM bersama-sama dengan Cascap
kita telah berusaha sedaya upaya untuk pastikan kebajikan warga BSM terjamin. Terutama sekali mereka yang terkesan akibat daripada pandemik ini. Mereka yang sakit, mereka yang positif, mereka yang keluarganya terkesan, adik-beradiknya dan sebagainya. Mereka yang tak dapat pendapatan tambahan dari segi overtime dan sebagainya. Kita ada sumber tertentu untuk dikongsi-kongsikan. So gerobok rezeki tu saya harap terus disemarakkan. Sekarang ni setakat ni ada di tingkat 3 dan tingkat 5. Kalau ada rezeki tambah nanti kita akan tambah di tingkat-tingkat yang lain supaya senang kita nak berurusan. Dan konsep pun saya dah bincang dengan, kami dah bincang di peringkat pengurusan, kita kata kita beri perkara-perkara yang sangat perlu. Contohnya beras, tepung, gula, minyak dan sebagainya lah. Sangat perlu. Maknanya kalau dalam keadaan hujung bulan tak cukup duit untuk beli makanan, at least ada beras atau ada tepung, ada gula dan sebagainya. Itu yang kita tahu. Jadi dengan cara ni kita dapat banyakkan kita punya kuantiti. So kalau dahulu kita beli banyak benda-benda yang kita rasa mewah, sekarang kita ambil benda-benda basic, beras, so kita dapat banyak bekalan beras kat sini. So ambillah bila-bila masa, bila tuan-tuan rasa perlu, ambil bila perlu, sumbang jika mampu. Bagi mereka yang ada masalah untuk ni, sila jangan malu-malu untuk ambil. Kita pun tak perlu rasa segan-segan untuk mengambil sebab ini memang diperuntukkan untuk kita. Ambil bila perlu dan bagi mereka yang ada lebih, sila bagi sumbangan. Saya semalam dah bincang kemungkinan kita boleh tengok kaedah-kaedah yang bila sistematik, potongan setiap bulan ke, bantuan setiap bulan ke oleh pihak tertentu. Contohnya yang jusa-jusa tu, jusa B, jusa C, kalau setakat sebulan nak bagi 100 untuk gerobok rezeki, tak ada masalah kot. Tak tahulah, kita ada 2 orang pun jusa. Kalau nak keluarkan 100 untuk sebulan untuk tampung keperluan gerobok rezeki ni, saya rasa boleh diusahakan lah kot. Itu juga dengan jusa B, yang 54, kalau 54 setakat RM50 saya rasa taklah berat sangat kot. Kalau kita boleh usahakan tiap-tiap bulan without fail, masing-masing dermakan secara tetap RM50, saya rasa tak adalah teruk sangat sebab RM50 tu kalau kita pergi KFC dapat 1 kotak je, dapat 1 barrel je. Habis sekejap je. Masa 5 minit habis kita di KFC. Tapi kalau RM50 tu beri kat dalam tabung ni, kita gabung-gabungkan dengan sumber-sumber lain, insya-Allah dia akan beri manfaat kepada rakan-rakan kita yang terjejas. So kita bertekadlah supaya kita dapat sama-sama membantu. Begitu juga dengan KPSU dan sebagainya supaya kita dapat menyumbang ikut kemampuan dan persetujuan bersama oleh grade-grade yang berkenaan, insya-Allah. Next. Akhirnya saya nak berkongsi tentang apa yang mendepani kita sekarang ni. Seperti tuan-tuan sedia maklum, Menteri telah mengumumkan bahawa kita akan membuat pengambilan khas guru secara one-off bagi mengisi 18,702 kekosongan yang dijangka akan berlaku dalam tempoh hingga akhir tahun ni. Dan banyaklah usaha yang telah buat. Selama ni kita ambil 4,000 dan sebagainya, tapi tahun ni kita ambil 18,000. Biasanya SPA saja yang buat untuk 4,000 ni. Tapi oleh kerana bilangannya 18,000, kalau 18,000 nak ambil, maknanya ada 450,000 yang memohon. SPA tak boleh buat, SPP tak boleh nak buat urusan ni secara sendiri. So atas konsep kita satu tu, tak kisahlah SPP ke, JPA ke, kita sama-sama bekerja, so kita telah membantu. Saya ucap terima kasih kepada 70 orang lebih pegawai kita yang turut sama dalam projek ni untuk buat semakan dan sebagainya supaya kita boleh buat pengambilan dalam keadaan yang terdekat. Saya ucap terima kasih yang ni. Kena bear in mind sekarang ni urusan kita, pengambilan kita 18,702 ini akan dibuat dalam sedekat. Cabaran pada cawangan K dan cawangan-cawangan lain yang akan sama-sama membantu bagi tujuan menjayakan yang ni. Selain daripada pengambilan, kita ada juga urusan-urusan naik pangkat yang dibuat secara berterusan. Saya tengok setiap kali urusan tu berpuluh ribu kita bawa, berpuluh ribu calon untuk naik pangkat. Bukan satu kerja yang mudah, bukan satu kerja yang ringan. Dikena semak setiap data yang kita bagi tu untuk tujuan lembaga. Lembaga naik pangkat di peringkat kita dan lembaga naik pangkat di peringkat JPA dan sebagainya. Bukan satu yang mudah.
Cawangan yang lain pun sama, cawangan pembangunan organisasi dengan penjawatan, nak tengok restructuring dan sebagainya. Sekarang berdepani kita, top management nak tengok kita buat restructuring dan sebagainya dalam tempoh tahun ni juga. Itu juga dengan latihan kalau dulu boleh buat semuka, sekarang secara online, banyak cabarannya, banyak duit tak habis. Macam mana kita nak fully utilize duit-duit tu supaya masing-masing dapat khusus, dapat ilmu dan sebagainya. Begitu juga dengan cawangan-cawangan mana lagi? Cawangan perkhidmatan, cawangan dasar, banyak dasar-dasar baru sekarang ni bila parlimen nak buka, banyaklah kerja-kerja kita nak buat maklum balas dan sebagainya. Cawangan Hermes, unit Hermes, unit pengurusan maklumat, begitu dengan TW dan sebagainya. Masing-masing walk down dengan kerja-kerja yang semakin meningkat walaupun dalam keadaan BDR dan sebagainya. So ini cabaran kita, insya-Allah kita dapat sama-sama jaya dengan prinsip, dengan konsep kita satu, at BPSM. Next. Way forward, saya dah harapkan dalam tempoh 1 jam saya berceloteh ni agaknya, dapatlah kita sama-sama sedikit manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan, termasuklah tadi perkongsian 3 orang rakan-rakan kita yang hebat-hebat belaka. Boleh panggil sekali lagi untuk bagi taklimat-taklimat, ceramah dan sebagainya untuk memotivasikan diri. Semua yang kita garapkan dalam bentuk slide ini iaitu dalam keadaan kita satu at BPSM ini, kita berfikir sebagai satu keluarga besar. Kita perlu menjayakan plan ini melalui kaedah KPI, KPM BPSM ni akan tercapai. Pengurusan penuh perkhidmatan awam kita ikuti. Kemudian solidariti perkhidmatan awam, kita tadi telah menyatakan semangat kita untuk sama-sama menjayakan plan-plan pemulihan negara secara lebih bersistematik atas prinsip kita satu sama-sama. Kita sama-sama menjayakan ini. Atas pematuhan SOP, kualiti kerja tidak terjejas, kualiti kerja kita masih kekal walaupun kita duduk BDR dan sebagainya, patuh pada SOP dan dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan atau kita tidak mengenepikan rakan-rakan kita yang terjejas akibat daripada pandemik ini. Mudah-mudahan usaha kita murni ini, usaha murni kita akan dibuahkan hasil yang memberangsangkan, berjaya insya-Allah, dan boleh kita kenang satu hari nanti kita merupakan antara kumpulan masyarakat yang bernasib baik sebab kita pernah menghadapi keadaan yang segini sukar, dan kalau masa hadapan akan ada cabaran-cabaran yang sedikit-sedikit itu kita dah biasa dah. Kita dah biasa dengan ini. Sama dengan konsep vaksinisasi lah. Kalau kita dah biasa dengan virus ini, besok kalau ada virus lain kita dah biasa. Kita boleh lawan insya-Allah. Okey, 1 jam lebih kurang saya berceloteh, berkongsi-kongsi pengalaman dan sebagainya. Akhir sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Barisan Urustia yang telah menjayakan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia yang memberi manfaat kepada semua pihak. Saya berharapkan supaya perkongsian-perkongsian yang kita buat pagi ini akan terus semarak. Tak kiralah di mana-mana platform yang tuan-tuan ada kesempatan, di peringkat unit ke, di peringkat cawangan ke, di peringkat bahagian, sentiasa wujudkan ataupun semarakkan program sepi ini supaya sepi ini tidak jadi sepi. Ucapan tahniah kepada 26 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang kita. Mudah-mudahan dengan pemberian ataupun penganugerahan APC ini menjadi motivasi kepada hidup tuan-tuan dan puan. Begitu juga dengan pada rakan-rakan yang lain menjadikan satu penyuntik semangat untuk satu hari nanti tuan-tuan pula yang akan bergelar penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bahagian pengasuh manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan saya berdoa dan saya menyokong segala usaha yang telah tuan-tuan berikan. Itu saja untuk pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada tersalah bahasa, tersilap kata dan sebagainya, yang tersinggung dan sebagainya. Niat di hati untuk tujuan kebaikan bersama. Tak ada niat langsung untuk mengecilkan mana-mana pihak ataupun menepikan mana pihak. Saya doakan supaya BPSM terus maju, supaya nanti KPM sentiasa berada di tahap yang kita sanjungi serta kita pandang tinggi oleh semua masyarakat insya-Allah. Saya suka tekankan ke sini bahawa tuan-tuan
perlu rasa beruntung, seronok duduk dekat KPM sebab di sinilah segala-galanya bermula. Sebab semua rakyat kita ni bermula dekat sekolah. Kitalah yang terlibat dengan sekolah. Kalau kita dapat bantu meningkatkan kualiti penyampaian di sekolah melalui kualiti guru-guru ni, maka hasilnya nanti anak-anak kita kat sekolah akan dapat dia punya hasil, mutu pembelajaran yang berkesan. Kita sumbang dari segi kerja kita supaya cikgu jadi berkualiti. Cikgu berkualiti akan melahirkan anak-anak murid yang berkualiti dan akan datang anak-anak yang berkualiti ini akan jadi pemimpin-pemimpin yang berkualiti, berintegriti dan sebagainya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.